Got it. Kat sini tak pilih lagi. Okay. Alright. Kita sudah di penghujung. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama ataupun kisah yang pertama. Ingat tak lagi kisah pertama? Biasanya tak ingat. Iaitu kisah lelaki yang terakhir keluar daripada neraka dan masuk syurga. Baik. Dari sudut riwayat, ini takhrijul hadis. Ini nilai tambahlah dalam pengajian kita ni. Setiap kisah kita nyatakan sumber dan disebabkan dia berasal daripada hadis, maka kita pastikanlah, dan saya tunjuk dah minggu sudah cara nak cari betul ke tidak ni nombor-nombor ni. Ingat tak lagi? Dah tengok rakaman balik lah. Kita buka sunnah.com sebagai contoh ya. Kalau nak lebih advance lagi, kita boleh guna contohnya islam.net ya. Boleh saya tunjuk sekejap. Ini sebagai nilai tambah lah saja nak tunjuk bagaimana sepatutnya para asatizah khususnya yang boleh berbahasa Arab ataupun yang bolehlah macam saya ni tak fasih sangat tapi kita tahu dia punya kaedah dan key untuk nak cari sumber tu, sepatutnya tidak ada lagi alasan untuk tidak berusaha mencari sumber-sumber yang the best lah, yang terbaik tu. Contohnya di sini kita stop screen sekejap. Kita share screen, share to all ni share screen ni. Jadi kita buka balik, kita tutup dulu yang ni. Kita buka Google Islamweb islamweb.net. Islamweb.net. Okey, nampak Nampak Kak Lina, Kak Liza? Nampak Ustaz. Okey. Kemudian daripada sini ni semua bahasa Arab lah, tapi sebenarnya dia boleh, di atas ni dia ada Indonesia, English, dia ada ni. Cuma Indonesia terhad sini. Kemudian dia ada English lebih banyak sikit. Ini memang world punya ni lah. Dan of course lah bahasa Arab adalah dia punya ni. Ini antara website yang saya ingat saya Syekh Dr. Yusof Rawi sebut dalam Fiqhul Jihad, bahawa dia memang sumbang duit peribadi dia untuk dibina ya. Dan akhirnya di sini contohnya dalam maktabah ni, kita tekan maktabah ni, dia akan keluar, minta maaf saya nak kecilkan ni. Okay. Kemudian dia akan keluar di sini maktabah ni, fatwa, istisyarat, sautiyat, suara, maktabah. Bila sebut tak maktabah ni, kita pun nak cari apa dia ya. Fatal memang fatwa macam mana tu tengok. Okey. Istisyarat fatwa. Jap. Istisyarat sautiyah maktabah mawaris bainah. Mawsu'at ke? Maktabah. Okey, dia keluar sini. Kitabul Mukhtarak ni, Maktabah Islamiyah. Jadi kita contohnya nak cari hadis. Nak cari hadis ni mana? Mutun hadis. Okey, sini. Mutun hadis. Okey. Uktub kalimatul bahas. Nampak dia tak? Ibu-ibu sekalian, nampak ke? Nampak Ustaz. Okey, jap. Okey, dia jadi kita sini dia kata uktub kalimatul bahas, yakni apa yang kita nak carilah. Jadi bila kita nak cari tu, kita balik pada hadis tadi. Kita tengok hadis ni. Nah, kita tak nak ambil semualah, kita ambil sikit saja. Contohnya hadis ni summa yafruwa binal qada'i bainal ibad wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Okey. Kita ambil sikitlah. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Saya harap tak larilah dia punya ni. Dia punya tapi macam lari je ni. Boleh copy paste ke?
ataupun wa akhiruhu ahlin nar dukhulal jannah. Tak boleh copy paste ni. Dia lari ni. Apa kita type? Kita type alamak, type. Saya belum ni bahasa Arab lagi sini. Okey, dah apa. Kita buka sunnah.com. Sahih Bukhari. Nombor berapa ada ni? Takhrijul hadis Sahih Bukhari 4737 7437 Kitab Tauhid 7437 7437. Okey, di sini Rabbahu uhda mafiqah. Okey. Summa yakhru min al-qada'i bainal 'ibad wa yabqa rajulun maghfibi 'anil nar wa akhiru ahli an-nar dukhulal jannah. Okey, kita ambil situ. Kita pun masuk dalam ni. Kita pun enter. Ataupun kita okey, tak dimasuk banyak. Kalimatul bahas. Dia kata tak jumpa dah pula ni. Pandai-pandai dia ni. Jadi keluar sini. Dia tak boleh panjang-panjang ni. Kena letak sikit. Wa akhiru ahlin nar. Dia pun keluarlah. Sahihil Bukhari. Kita pun tekan situ. Dia akan keluar satu page lain. Okey, panjang lebar di sini. Hadatsna Abdul Aziz Ibrahim Sa'dun bla 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 bla. Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Bukhari Sahih Bukhari Kitab Tauhid bab qalillahi ta'ala wujuh yawma idzin nadhirah. Begitulah. Nombor 2705 dia lain sikit. Okey, itu saja nak tunjuk. Maksudnya kita boleh carilah hari ni Boleh insya-Allah. Boleh cari stop share. Gitu. Jadi yang nampak ustaz hebat-hebat sangat sebut hadis tu sebut hadis ni jangan duk pelik lah. Sekarang kita ada magic. Kalau yang ni habis bateri sudah pening kepala macam mana ni. Habis ni habislah magic dia tu. Baik, itu tak masuk lagi betapa bertuahnya kita ada website Mufti Wilayah yang mana saya sebut semua orang boleh jadi ustaz mufti dah lepas ni. Taik je, lepas tu bagi, baca sendiri. Nak hukum, boleh baca kesimpulan, hukumnya macam ni, begini. Nah, yakin, confident je. Gitu. Baik. Kalau tak ada apa-apa dah, saya ingat pengajaran kisah pun kita dah baca minggu lepas kan, Kak Liza? Kak Liza? Betul tak? Ya, saya lupa. Dah baca dah sebab kita suruh test yang ni kan, semua orang test tu. Ya betul. Dah. Betul. Dah dengar dia punya Ustaz Dr. Basit punya dah. Okey, hari ni insya-Allah kita masuk pada kisah yang kedua.
Allahu Akbar. Kisah kedua ni menariknya adalah berkaitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayah dia yang Quran kata bernama Azar, tapi ada riwayat lain sebut ada nama lain. Walaupun begitu, ada khilaf sikitlah nama sebab dua-dua. Satu Quran sebut, satu hadis sebut. Tapi akhirnya, secara umumnya dua-dua tu nama ayah dia lah. Dah. Baik, kisahnya, tapi kisah yang sedang kita tengok ni daripada riwayat hadis ni adalah kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW tentang situasi di Yaumil Mahsyar, iaitu ayah Nabi Ibrahim telah pergi jumpa cari dia. Maka dalam syarah hadis ni yang panjang lebar, saya cerita awal takut tak ingat nanti, adalah kata Syekh Al-Ashqar rahimahullah dalam menukilkan oleh mufassir ataupun orang mereka-mereka yang ulama-ulama lain yang telah mensyarahkan hadis ni, maka melihat kepada keadaan Nabi Ibrahim dengan ayah dia ni, kita juga nanti akan carilah anak beranak kita, isteri, suami, anak-anak, ayah, mak ayah kita di akhirat kelak. Itu yang akan berlaku. Wallahu alam, berdasarkan satu pandangan ataupun riwayat hadis ni. Baik, cuba kita baca. Saya besarkan lagi. Tak besar-besar ni. Mudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahimu abahu Azar. Ni Azar. Nama tadi. Yaumal qiyamah. Wa ala wajhi Azar fataratun wa ghabaratun. Fayaqulu lahu Ibrahimu alam akul laka la ta'sini. Fayaqulu abuhu fal yawma la a'sika. Fayaqulu Ibrahimu ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Fayaqulu Allah ta'ala inni haramtul jannata 'alal kafirina. Fayuqalu ya Ibrahim unzur ma baina rijlayka. Fayanzuru fa idza huwa badhikhin multatikhin. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa fin nari. Minggu depan kena ada orang baca ya. Saya tak baca dah. Boleh ke? Siapa dia willingly untuk baca ni? Minggu depan? Dalam pengajian-pengajian masyaikh lah, tok guru ni dia ada mukri ataupun qari lah, tukang baca hadis ni. Hadis tak kerti baca Ustaz. Mana? Dalam kelas Ustaz Zul dulu, Ustaz Zul suruh kami baca. Nak baca hadis tak kerti. Nak berhenti dia tak tahu macam-macam Quran. Tahu kan buat macam-macam Quran. Tak apa, ni dah ada bagi siap dah ni, insya-Allah. Nak berhenti. Yang ni ada titik-titik ni okey juga. Yang setengah tu hadis tu dia tak ada titik, tak tahu nak Ustaz Zul berhenti. yang bagi tak ada titik, saya tak boleh baca tak ada titik tu. Jenuh merangkak Ustaz. Boleh, insya-Allah. Boleh cuba, boleh tahu Kak Tun. Kalau dia besar sikit boleh lah. Saya tak berapa muda ni. Nanti kita test. Tak boleh minggu depan Saya petik nama, kena standby ya. Banyak sangat. Allah. Pakai tak minggu, datang semua. Mari minggu depan tak ada orang. Saya Tak ada orang. InsyaAllah setia Banyak menunggu. call pergi Pena boleh lah. Ujung boleh lah. Apa yang ujung-ujung tu boleh matikan Kalau kita yang baru-baru baca matan Kalau Arab Mak ni. Mak Arik Sukun boleh lah. Okey, baik. Hadis ni ternyata an Abi Hurairah lah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ceritanya menarik yalqa Ibrahimu abahu Azar. Bagi kita bacalah. Daripada Abu Hurairah, sepatutnya saya terjemah Abi. Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman ajar kami yang diterima daripada Maulana Muhammad Asri Yusof. Kalau atas ni an Abi Hurairah, maka sewajarnya bila kita terjemah pun Abi Hurairah. Sepatutnya lah. Tak salah pun sebab nama sama je. Cuma dari sudut ketepatan, sebab dia mesti ada sebab ni. Kenapa an Abi jadi Abi bukan Abu Hurairah. Benda ni tidak dibuat dengan tak sengaja saja, tidak, mesti ada sebab. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ataupun kita kata sabdanya,
Nabi Ibrahim, saya buat kurungan gitu sebab beradablah dengan Nabi Ibrahim. Dalam hadis ni tak ada yalqa Ibrahim. Tak ada Nabi tu. Cuma bila kita tulis kita sahulah itu. Maksudnya Ibrahim berjumpa ataupun yalqa ni halaqah. Yalqa ni apa nama bertemu lah. Nah, yang bertemu serupa lah. Ibrahim berjumpa dengan ayahnya Azar pada hari kiamat dan pada wajah yakni ayahnya itu ada kesedihan dan debu kotor. Yakni wajahnya muram mencuka, rasa risau, rasa yalah kita boleh bayanglah orang yang datang ke hari kiamat dalam keadaan dia tahu dia bakal hadapi apa. Seksa yang nyata yang dahsyat itu ya. Maka Ibrahim berkata kepadanya, siapa ayah dia tu? Bukankah sudah kukatakan dulu jangan mungkiri aku? Ibrahim pun kata pada ayah dia ni, fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini? Bukankah telah aku katakan dulu jangan engkau maksiat kepada aku? Ataupun kamu ingkar kepada aku? Maksiatlah. Maksiat kepadaku. Maka ayah dia pun jawab, fayaqulu abu. Ayah dia lantas ayahnya berkata ataupun menjawab, al-yawma la a'sini ya Ibrahim. Al-yawma la a'sika ya Ibrahim. Hari ini, maka hari ini aku tidak lagi memungkirimu ataupun mengkhianatimu ataupun tidak memaksiatimu lah, mungkirlah. Lantas Ibrahim berkata, disebabkan ayah dia kata begitu, Ibrahim ni sebagai seorang anak. Dan kalau kita baca surah Ibrahim, kisah tentang Ibrahim, kita baca dengan Ustaz Syarika punya rakaman Maksudnya Ibrahim walaupun ayah dia ni seorang yang musyrik, dari sudut percakapan Ibrahim tetap menghormati ayah dia. Dia tidak meninggi suara jerkah apa semualah. Bahkan panggilan kepada ayah dia pun panggilan yang masih lagi beradab sebagai seorang anak kepada ayah. Walaupun dia tu tak setuju bukan main lah dengan ayah dia. Bahkan ayah dia ni Azar ni adalah seorang pengukir patung sembahan. Baik, tapi disebabkan ayah dia di hari kiamat kata begitu kepada Ibrahim AS, maka Nabi Ibrahim willingly untuk seolah-olah cubalah untuk nak seek for the, kita kata seek for the, bukanlah forgiveness, but macam satu kelonggaran gitu. Ya Rabb, kata Ibrahim AS, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Fa'ayyu khizyi akhza min abil ab'ad. Ibrahim pun bertanya tentang sesuatu yang telah Allah janjikan kepada dia dulu. Ibrahim kata, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah berjanji tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan ini. Yauma yub'atsun. Bukankah aku terhina jika ayahku dijauhkan daripadaku? Nampak? Betapa kasihnya anak yang namanya Ibrahim pada ayah dia, Azar, sehingga kan bila Ibrahim datang di hari kiamat, bila Azar datang di hari kiamat, dalam keadaan yang dia apa yang dia hadapi, Ibrahim tetap willingly cuba untuk dapat seek forgiveness ataupun kita panggil satu ruang yang selesa untuk inilah, untuk melepaskan ayah dia daripada seksaan yang bakal dihadapi. Allah berfirman, respon kepada Ibrahim AS di atas sebab Ibrahim kata, ya Allah, bukankah dulu kamu berjanji tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan ya wa'atsun? Bukankah aku terhina jika ayahku dijauhkan daripadaku? Allah berfirman kepada Ibrahim AS, fayaqulu Allahu lahu ta'ala, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Jawaban Allah mandatori. Allah kata apa? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya, taukid ni menegaskan, aku mengharamkan syurga ke atas orang kafir. Kalau fasik habis dosa masuk syurga insya-Allah. But then this case Azar kafir, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka undang-undang akhirat kata, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku
mengharapkan syurga kepada orang-orang kafir, termasuk ayah kamulah Ibrahim. Ayah kamu tu adalah al-kafir, mati dalam keadaan kafirin. Firman Allah lagi apa dia? Alal kafirin fayuqalu, Allah kata, maka Allah kata, ya Ibrahim, unzur ma baina rijlaika. Allah berkata, wahai Ibrahim, tengok apa yang ada di antara dua kaki kamu. Fayanzuru, maka Ibrahim pun tengok, fa idza huwa badhikhin multatikhin. Tiba-tiba dia tengok apa dia tu, badhikhin tu. Terjemah di sini sebut terlihat seekor domba ataupun yang diselapukan multatikhin, yang diselaputi kotoran. Anjing atau domba atau binatang yang kotor, comok yang inilah. Maka dipegang kakinya, lantas dicampak ke dalam api neraka. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnari. Dia ambil kakak kaki dia, dilemparlah dalam neraka. Maka Allah melunaskan tak janjinya pada Ibrahim? Ya. Sebab yang dilempar masuk tadi adalah badhikhin, seekor binatang yang asalnya adalah ayah Nabi Ibrahim. Maksudnya apa dia? Orang tak tahu tu adalah ayah Ibrahim. Sebab yang dilempar masuk dalam neraka adalah seekor binatang yang dijelmakan. Begitu. Hadis lagi baik. Daripada mana sumber hadis ini? Cuba kita tengok. Cuba kita tengok daripada manakah hadis ni mari. Katanya takhrijul hadis, takhrij kharaja keluar, takhrij yakni apa nama, dikeluarkan hadis ini daripada, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihil Bukhari, kitab Ahadits Al-Anbiya, bab qaulillahi ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Bab Allah menyatakan bahawa Ibrahim itu kekasihnya, Khalil. Dua orang saja yang Allah gelarkan sebagai Khalil. Pertama, Ibrahim AS. Yang kedua, siapa Kak Lina? Yang kedua? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Khalil. Narik nama Khalil ni, Khalilullah. Bolehlah letak nama anak ke cucu ke. Khalil. Baik, nombornya apa dah? Surah An-Nisa ayat 125, nombor 3350, 4768 dan 4769. Kenapa berlaku begini ya? Para ulama, Imam Muslim, Imam Bukhari ke Imam Bukhari ni letak pada nombor yang berbeza. Yang ni dua dekatlah dalam kecil ni. Mungkin dia perbezaan lafaz sikit saja. Dia kadang-kadang satu hadis, contohnya hadis ni. Itu sebab kesenian Imam Bukhari ni kehebatannya pada tarjumatul bab. Dia panggil tarjumatul bab ni bab kepada hadis ni diletakkan. Contoh hadis ni bagi kita nak tengok kisah. Tapi nanti dalam ini disebutkan Kitabul Ahadits Al-Anbiya. Kitab tentang kisah-kisah para nabi. Tapi dalam bab 3350 ni mungkin ada perspektif lain. Bab lain, hadis yang sama tapi diambil dia ambil fiqhnya pada bab yang lain, perspektif yang lain. Sebab tu kadang-kadang satu hadis 2-3 tempat. Kerana tempat ni tengok hukum gini. Contoh hadis mengenai semayang. Hadis lengkap tu Rasulullah ambil wuduk gini. Tapi hadis yang sama duk ada dalam bab wuduk, duk ada dalam bab solat, duk ada dalam bab takbir. Kenapa? Kerana walaupun hadis tu satu, tapi kedudukannya adalah untuk bab solat pun dalam tu, bab takbir pun dalam tu, bab tayamum pun dalam tu, bab apa nama tu. Jadi menyebabkan dia ada di beberapa tempat riwayat yang sama. Cuma kadang-kadang ada sedikit perbezaan lafaz. Cuma kadang-kadang juga ada dimasukkan riwayat yang lain, turuk sanad yang lain. Itu kesenian para ulama hadis lah. Baik. Intipadi pengajaran kisah kedua daripada susunan 51 kisah yang dibuat oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Ini adalah yang pertama, ada kemungkinan
Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar pun tak sebut secara pasti bahawa kita nanti akan dicari anak-beranak kita ke, boleh jumpa dengan kawan-kawan kita ke, tiba-tiba jumpa geng-geng guru ahsanul amalan, jomlah kita jalan sama-sama, wallahu a'lam. Nah, jumpa di rumah Kak Syida ramai-ramai. Wallahu a'lam, Kak Lina ya, Kak Liza ya. Nah, potluck lah apa, wallahu a'lam. Cuma ada kemungkinan, kata Syekh kita berdasarkan kisah, kalau Azhar boleh jumpa dengan Ibrahim, maka secara logiknya, secara umumnya, maka kita boleh jumpa lah siapa-siapa aja. Kalau terjumpa lah, maksudnya ramai manusia. Kemudiannya, ada kemungkinan akan berlaku pertemuan manusia sesama ahli keluarga rapat mereka di padang mahsyar di akhirat kelak. Kalau jumpa dan akhirnya kita boleh tolong-menolong dan akhirnya semua masuk syurga, of course lah kita gembira lah. Tapi kalau jumpa, kemudiannya terpaksa berpisah, na'udzubillahi min dzalik, sebahagian daripada orang rapat kita terpaksa ke neraka dan kita ke syurga, ataupun sebaliknya, ternyatalah itu satu benda yang sangat-sangat memilukan lah, sangat dahsyat. Saya cah bateri sekejap Okey. Okey, yang kedua, keadaan orang kafir pada hari tersebut adalah penuh dengan kehinaan, kesedihan dan keputusasaan. Orang kafir ni tak ada apa dah lah. Mereka ni tutup buku dah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka itu tutup buku, kira-kiranya confirm neraka, kekal abadi di dalamnya. Wa'iyadzubillah min dzalik. Tapi wallahu alam, adalah perbincangan sedikit Maulana Muhammad Asri Yusuf hafizahullah, pernah dia ni mengambil masa beberapa tahun setelah habis belajar di India. Saya cerita dah, saya nak cerita balik secara ringkas. Sebab saya rasa pandangan dia tu unik dan juga luar biasa dan menyebabkan kita lebih empati. Bukanlah kita mempersoalkan keadilan Allah, tapi menyebabkan kita lebih kritikal dan kita rasa lebih nak cari jawapan. Keraguan-keraguan yang muncul hatta sehingga kita mempersoalkan benda fundamental dalam agama sebenarnya bukanlah dibenarkan, tapi benda tu tak ada orang boleh halang. Tak ada orang boleh halang. Ialah benda dalam perut kita, dalam minda kita, siapa boleh halang? Kalau kita nak persoalkan, betul ke malaikat ada? Betul ke begitu? Betul ke begitu? Nah, tapi dia akan jadi masalah bila kita meluahkan dan kita endorse ataupun kita menyebarkan. Tu tak boleh lah. Tapi yang jadi masalah, sebahagian orang yang mempersoalkan itu, dia tak cari jawapan. Itu salah dia. Dan akhirnya dia buat kesimpulan sendiri, dah sesak barat. Antaranya siapa, maaf saya kena sebut, adalah golongan anti hadis ataupun Quraniyun, Kasim Ahmad. Saya baca buku-buku dia very critical. Ayah dia orang pondok, tok guru ustaz, atuk dia tok guru pondok apa semua. Tapi tak ada orang yang memberikan jawapan yang memuaskan intelektual dia. Dia orang budak bijak lah, orang bijak dari kecil, banyak membaca. Dan sekolah pun sekolah Inggeris sekali dengan Shannon Ahmad di Kedah masa tu Dan orang zaman tu boleh naik tingkatan atas ni dahsyat lah, tuan-tuan. Ada zaman 60-an, 60-an tempoh hari tu. Bahkan dia juga antara yang kemudian bukan sahaja naik tingkatan 6, tapi antara yang terawal masuk ke Universiti Malaya Singapura sekali dengan siapa? Tu Dr. Mahathir Kasim Ahmad ni. Kawan dia lah tu. Tapi satu benda dia persoalkan. Saya baca buku dia, Mencari Jalan Pulang. Macam autobiografi dia, dia tulis. Dia kata, daripada kecil saya disuruh baca Quran, tapi saya tak pernah disuruh untuk faham Quran. Ayah saya, atuk saya, atuk guru pondok, duk suruh baca Quran, mereka pembaca. Tapi saya tak ada tengok aktiviti untuk faham Quran. Sedangkan mereka duk kata Quran ni kalam Allah. Maka bagaimana satu kalam Allah boleh jadi manfaat kalau saya tak faham? Kritikan dia tu bagus.
Takkan kita nak kata tak betul? Betul. Cumanya lagi, dalam dia mempersoalkan itu, dia tak cari jawapan sampai sudahlah. Dia tak cari orang yang, ataupun dia cuba cari orang dan dia tak jumpa orang yang betul lah untuk memberikan penjelasan kepada dia. Dan akhirnya menyebabkan dia pun bila naik tingkatan-tingkatan, dia mula membaca terjemahan Al-Quran sendiri-sendiri. Antara yang dia baca adalah terjemahan Quran Yusuf Ali lah. Terjemahan bahasa Inggeris ya. Orang zaman tu dia bahasa Inggeris. Jadi bila baca tu banyaklah daripada sudut terjemahan yang dia jumpa yang dia rasa tak puas hati lah. Kenapa yang ni kata begini? Kenapa yang ni kata begini? Sehinggalah dia jumpa dengan buku-buku teori-teori nombor Rashad Khalifah dan seumpamanya yang memang di India dah difatwakan haram apa semua. Dan bagi dia itu adalah idea-idea yang wow lah. Orang yang minat idea ni, orang intellectual ni, we are really looking for something new lah, something yang pada kita wow untuk kita punya intellectual ya. So bagi orang yang mengaji gitu, bila ada teori-teori ni kita rasa wow, ini hebat ni. So dia terpesona dengan teori-teori itu dan akhirnya dia cuba untuk interpret dan bawa idea-idea dia dan dia terpengaruhlah dengan benda-benda itu. Sampai sudah dia tidak cari jawapan daripada sumber yang betul. Jadi menimbulkan persoalan tu tak ada masalah. Oh, saya kalau nak cerita berlaku apa yang kepala saya ni, tuan-tuan kata saya sesak macam-macam kita nak fikir ni. Tapi kita tahu the do and the don'ts, dia punya batas macam mana, boleh pergi sejauh mana. Jadi kita kawal lah benda tu. Kalau nak kira sebut belakang ni, ulama-ulama kita pun ada idea dan pandangan mereka yang kadang-kadang ni lah. Kadang-kadang kalau disebut memang boleh menimbulkan macam-macam isu ya. Tapi sebahagian mereka, contohnya sebahagian ulama memang berpegang bahawa dalam undang-undang hudud tidak ada rejam sampai mati. Pandangan itu rupa-rupanya dikongsi oleh beberapa ulama Azhar. Pada mereka, bila mereka baca peristiwa rejam sampai mati itu berlaku, yang betul ada secara scripture adalah dalam apa? Dalam Taurat Yahudi. Secara betul dalam Quran tak ada rejam sampai mati. Yang ada adalah rotan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah tu. Ataupun pencuri as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan dia tu. Tapi rejam sampai mati, iaitu zina muhsan, tidak ada dalam Quran. Yang ada adalah dalam hadis. Dan hadis tu pula diperbincangkan statusnya. Dikritik, ulama ni kata sahih, ulama ni kata lemah. Panjang lebar lah, tapi banyak riwayat. Bukan saja lelaki, wanita pun ada yang zina apa semua tu zaman Rasulullah. Muhsan. Yang Rasulullah suruh balik besarkan anak apa semua tu. Imra'atun ghamidiyah. Wanita daripada, bahkan tidak disebut nama siapa, tapi disebutkan Imra'atun ghamidiyah. Dia punya klan adalah Ghamidi. Allahu Rabbi ya Karim. Bermaksud apa dia tuan-tuan? Ulama-ulama kita ni, jadi mereka bila tengok kekuatan hadis apa semua itu pergi tengok undang-undang, sebahagian mereka kata sebenarnya rejam sampai mati ni tak ada sebenarnya sebagai undang-undang hudud. Tapi kalau sebut gitu, hampirlah menimbulkan isu yang pelbagai lah. Sebab secara umum kita pegang memang rejam sampai mati ni memang ada dalam salah satu undang-undang hudud, iaitu bagi mereka yang zina muhsan, penzina yang sudah berkahwin itu. Baik. Kita pergi lagi. Yang ketiga, keimanan yang muncul pada hari akhirat tidak lagi berguna. Sebagaimana keimanan ayah Nabi Ibrahim AS kepada baginda di sana kelak. Itu kita kata dulu. Saat kita nak mati, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sebut, malaikat mari tu dalam keadaan baik ataupun tidak baik, berpuluh ribu, 60 ribu, 70 ribu ke. 60 ribu, tengok riwayat balik. Mari bawa kain daripada syurga ataupun kain daripada neraka tu. Kain buruknya.
Dan kain itu, setengah terjemahan disebut kain kafan, kain di syurga. Kalau orang yang mati itu adalah apa nama? Orang saleh, yakni jiwa yang saleh, maka roh dia keluar daripada kepala, dia ambil daripada ubur-ubur, dan dalam keadaan seolah-olah air yang keluar daripada teka lah dicurahkan. Maka tadah, malaikat pun tadah roh tersebut, guna kain dan bungkus, lagu manalah bungkus keluar bagaikan air bungkus naik ke langit. Tak fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tu, baca ayat tu, malaikat baca ayat tu. Wahai jiwa yang tenang, baik. Tapi sebaliknya, kalau yang mati tu, cumanya azab mati tetap terasa. Dia punya sakarat, sehingga Rasulullah SAW pun rasa benda tu. Tetapi saya membayangkan ibu-ibu sekalian, kalau boleh setuju, dan ini saya ingat saya dah sebut lama dah, iaitu situasinya seolah-olah ibu-ibu sekalian nak beranak dulu. Saya anak 5 ni, 2 yang akhir tu baru boleh masuk temani isteri. Sebabnya polisi PPUM lah, semua anak kami di PPUM, ibu dia kerja sana. Jadi awal itu 3 orang tu memang dia masuk, saya tak masuk. Kabar-kabar ada anak lah. Tidur-tidur bangun, ada anak lah. Marahlah bini kitanya, awak saya duduk bergelumang, awak duduk relax tidur lah. Jadinya apa nama, bila 2 akhir tu, saya membayangkan gini orang sakarat ni sakitlah, sakit. Tapi bila nyawa kita di yughargir, di halkum, maksudnya final dah nak keluar ni, saat tu Allah Ta'ala buka hijab kita dan nampak alam ghaib. Nampaklah segala malaikat yang duk mari ambil kita, nampaklah segala apa yang kita duk baca dalam Quran hadis ni, nampak belaka. Bila nampak ni, sakit lagi ke tidak? Dia sakit tapi dia macam duk pening, duduk. Yalah macam orang mati tu lah, nazak lah. Nah, kita memang akan lalu, kita semua akan lalulah benda tu. Dan bila saja dah hujung-hujung tu, orang yang beriman, mereka tengok malaikat yang saleh, malaikat yang baik, yang cantik, yang rupa parah begitu gini. Dan di saat tengok tu, kesakitan tadi tu, dia jadi tak teringat dah. Macam ibu-ibu yang bila nak beranak sakit, anak tu keluar saja, tak ingat dah sakit tadi. Dah. Apatah lagi anak sulung lah. Keluar juga. Tak teringat dah sakit nak beranak tadi tu. Ada happy, gembira, overwhelming. Jadi saya membayangkan insya-Allah proses kematian kita gitulah. Sakit, sakarat. Tapi bila Allah Ta'ala buka hijab dan kita tengok, insya-Allah kita semua, insya-Allah kita semua ni adalah apa nama dia panggil apa? Jiwa-jiwa yang tenang ni. Qalbun salim, yakni apa nama, apa istilahnya Quran tu, ayat tadi tu saya tak baca daripada awal. Kak Lina kalau boleh cari. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ayat yang awal tu. Saya tak ingat tak mari. Nah. Jadi bila nak keluar tu, di Yori 90% tu Allah Ta'ala buka di alam ghaib, nampak malaikat yang comel-comel duk tunggu kita apa semua tu. Jadi sakit pun sakit yang sudah terbius. Kerana terlihat alam ghaib yang begitu sekali luar biasa tadi, insya-Allah. Begitulah saya punya penakkulan berdasarkan nas apa semua. Tapi wafil haqiqah tak tahulah lagu mana Baik. Seterusnya yang keempat, syafaat orang-orang saleh tidak akan berfungsi kepada orang-orang kafir lagi sesat pada hari akhirat. Ingat. Orang soleh lagu mana, hatta seorang nabi sekalipun tidak boleh bagi syafaat kepada orang-orang kafir lagi sesat. Tak boleh. Kalau nabi dan rasul tak boleh bagi, kita lagilah tak boleh bagi. Nah, tok wali, berdiri mereka pun tak tahu lepas ke tidak tu. Nah,
tutup wali, yang dikatakan wali itulah, yang dikatakan wali waktu wali, sebab kita tak tahu siapa wali Allah sebenarnya. Sekalipun yang memberi syafaat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, tak boleh, kerana syurga tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Inni haramtul jannata 'alal kafirin, kata Allah Taala dalam hadis tadi, dalam matan tadi. Tegah tu. Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku mengharamkan syurga pada orang-orang kafir. Nah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Betul-betul Kak Lina. Dah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari baru ingat. Tu kena ada kepala tu, tak ada kepala tak Yang kelima, Allah Ta'ala menepati janjinya dengan tidak menghina Nabi Ibrahim alaihissalam pada hari kiamat, disebabkan Nabi Ibrahim tuntutlah, ya Allah, bukankah kamu dulu berjanji tidak akan memalukan aku yaumil yub'atsun, pada hari kebangkitan ni. Jadi kalau ayah aku dicampak dalam neraka, malulah aku. Nah, Allah pun buat apa? Allah tukar. Allah tukar ayah Ibrahim Azar menjadi seekor binatang. Badhi khindi boleh jadi serigala, boleh jadi dubuk, boleh jadi binatang lagu itulah, binatang yang kita tak suka lah, manusia tak suka. Baik, dengan menukar ayahnya terlebih dahulu menjadi serigala ataupun dubuk, sehingga tidak dikenali oleh sesiapa pun sebelum dihumban ke dalam api neraka. Mungkin itu satu-satunya binatang yang dihumban dalam neraka. Sebab binatang-binatang lain tidak ada dosa pahala. Binatang-binatang lain, setelah melalui proses qantarah, selesai urusan mereka, kambing yang ada tanduk dulu belaga di atas muka bumi dengan kambing yang tak ada tanduk, di akhirat terbalik. Kambing yang tak ada tanduk dulu ada tanduk, dia pun tanduk, dah selesai jadi debu. Mereka tak ada syurga neraka. Nah, sebab tu bila orang sedih kucing mati apa semua saya, apa benda sedih sangat. Kucing tu bukannya ada dosa pahala, biarlah dia mati. Nah, sedih lah, lama bela kecil kan, comel dia tu kena langgar apa semua, sedih lah. Ada seorang akak tu, saya masa buat Grab tu, seorang akak ni dia cerita, saya ni geram betul anjing semalam ni, makan kucing saya nak racun dia, saya tak kira, saya nak racun dia. Saya nak racun. Kak, tak boleh lagu tu, zalim juga tu. Oh ya, tak boleh ya, kita pula jadi zalim. Aduh, dia punya cerita, dia kata, saya ambil kucing tu, orang buang dia, saya akutip dia, saya bela dia, saya tatang dia, bagi makan, dia pun dah cerdik, pandai, dah jaga kita ni. Tiba-tiba anjing semalam datang, dia gigitnya, bukan dia nak makan, dia gigit dia. Dia marah lah. Saya nak bagi ayam, saya nak tak jarum dalam ayam tu, biar anjing tu makan dengan jarum. Oi, saya kata, soleh betul. Sadis betul ni. Saya kata, tak boleh kah macam tu? Tu dah kita kira dia, kita pula menzalimi dia tu. Anjing tu tak apalah, tak ada dosa. Dia buat kucing tu mati, tak ada dosa pahala mereka tu. Kita ni buat anjing tu silap-silap, na'udzubillah min dzalik, sangkut nak masuk syurga tu. Nah, di mana bagaimana hadis yang kisah pelacur boleh masuk syurga kerana hanya bagi minum seekor anjing tu. Jangan pandang rendah binatang ni. Kita tak tahu kebaikan mana yang akhirnya membawa kita ke syurga Allah Taala. Baik, akhir sekali ataupun yang keenam, Allah Maha Kuasa mengubah manusia menjadi haiwan. Malah Allah pernah mengubah sekumpulan kaum manusia Bani Israel lah terdahulu menjadi monyet dan babi semasa di dunia. Itu ada peristiwa ya. Ashabas Sabti ya. Golongan yang turun ke laut pada hari Sabtu. Cuma ulama bincanglah jadi monyet itu lagu mana? Memang jadi monyet betul ke? Setengah kata jadi perangai macam monyet orangnya, tapi perangai tu macam monyet. Nah, ada kata badan manusia lagi, kepala monyet, muka tu. Tu dah jadi Planet of the Apes dah pula. Dah. Itulah, ada pelbagai pandangan lah, tidak muktamad, wallahu alam. Saya pula punya teori, bukan teori lah, kita punya
Kan Charles Darwin kan kata manusia daripada beruk. Dia punya teori evolusi tu. Bila mana tengok balik, bukanlah Charles Darwin orang yang pertama bina teori tu, ibu-ibu sekalian. Ternyata dalam Islam ada beberapa sarjana, bukan boleh kata sarjana lah, dia ilmuwan, saintis, lebih tepat, saintis. Saintis-saintis Islam tu zaman Al-Hayyan, Al-Biruni apa semua tu, ada dah mereka duduk cerita idea ataupun teori tentang manusia ni berevolusi daripada yang hari ni jadi homo sapien lah, apa semua berbagai-bagai lah teorinya lagi tu. Saya pun tak reti nak jelaskan. Tapi nak katanya that is not, bukanlah the pioneer of the idea adalah bernama Charles Darwin itu semata-mata. Dan kalau baca tulisan Ustaz Cesar Abdul Jamil satu masa dulu, dia ulah, dia kata Charles Darwin dalam dia punya koleksi library itu ternyata banyak kitab-kitab rujukan Arab, seolah-olah mereka ni ilmuwan yang teori pelik-pelik ni, mereka memang duk telaah kitab-kitab Arab dan kemungkinan mereka memang fasih berbahasa Arab. Selain daripada Latin, kan terjemahan ilmu daripada Greco-Roman, Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, daripada bahasa Arab ke bahasa Latin, Latino, daripada Latin ke bahasa Inggeris. Zaman Renaissance, zaman lepas era zaman gelap, zaman Renaissance, dan zaman Renaissance, dan zaman pencerahan, Enlightenment, dan zaman revolusi industri. Dia punya fasa-fasa. Nah, jadi saya punya idea nakal. Pertama, saya sampai sekarang duk cari jawapan tentang dinosaur. 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 Adalah teori kita tu. Gini. Tapi sajalah, tak serius lah sebab kita bukan saintis. Saya pengkaji bidang saya lah. Cuma kita nak mikir lah. Ginilah aku. Dinosaur ni, ialah. Dia kata itu zaman prasejarah lama. Lepas tu Nabi Adam dalam 10,000 tahun. Jadi maksudnya dinosaur lama tu lagi. Ada kemungkinan lah. Wallahualam. Nah, tapi kemudiannya, ada, bila nak baca-baca tu ada yang kata sebenarnya dinosaur ni binatang hari ni lah. Bila Nabi Adam AS sebut Nabi Adam 100 hasta tinggi. Dah. 100 hasta ni tinggi lah. Jadi binatang-binatang zaman Nabi Adam besar mana? Takkanlah kuda, lembu zaman dia tu kecil. Masuk besar juga. Maka, kalaulah manusia berevolusi daripada Adam besar, zaman Nabi Saleh juga besar, tapi berevolusi makin kecil sehingga saiz kita hari ini, apakah kemungkinan tidak ada kemungkinan binatang-binatang juga begitu? Dan dinosaur versi yang Mak Saleh bertemu sebenarnya binatang hari ini juga, cuma dalam versi yang lebih besar. Cuma mereka nak rekod lah nama apa-apa tu. Jumpa tulang buaya, tengkorak buaya, jumpa badan badan kuda, dia pun takut. Ni T-Rex. Macam tu. Ada. Wallahualam, itu saya punya suka-suka jelah. Tak tahu dah betul ke tidak. So, kita bukan saintis, kita bukan pakar dinosaur. Tidak. Baik. Cuma nak katanya kita berfikir, dan berfikir itu percuma kan? Fikirlah. Gini kok. Lala sekali, anak-anak ni, bila tanya soalan pelik-pelik, serabut juga. Tak sudah tanya pelik-pelik lah. Baik. Balik pada cerita beruk tadi tu, teori daripada beruk revolusi, teori evolusi Darwin tu, maka saya pernah berfikir kenal. Charles Darwin ni, saya ingat saya lah, kebanyakan orientalis awal ni adalah Yahudi ataupun keturunan Yahudi Kristian. Yahudi dan kemudian jadi Yahudi Kristian dan sebahagiannya masuk Islam. Minat pada Sufi, minat pada Gnosticism, Islam, bla 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 bla. Yang mana kita tak terima lah benda tu. Jadi kemungkinan dalam dia membina teori tersebut, apa berlaku? Dia ada jumpa golongan arkeologis ni, duk jumpa beruk-beruk yang ditanam sebagai manusia. Faham tak? Maksudnya dia jumpa kubur tu kubur manusia. Dia ada pattern dia, mesti petak apa semua kan.
Tapi bila tengok rangka apa semua tu, rangka macam beruk. Jadi tak mustahil lah beruk tu ditanam secara manusiawi begitu. Maka saya kata, sebab itulah munculnya teori evolusi yang manusia daripada beruk. Wallahu alam, Planet of the Apes mana dia jumpa tu. Itu sekadar saya duk khoyal seorang gitu lah tu. Banyak sangat tengok filem lah ni itu sebenarnya. Macam-macam lah idea tu mari tu. Baik, itu tidak ada pengesahan daripada nas apa semua. Cuma memang berlaku satu masa asal bersabti ada manusia dan hadis sebut manusia ditukar kepada babi dan manusia ditukar kepada apa nama beruk tadi. Nah, mari di Malaysia ada ustaz ceramah, manusia ditukar jadi babi tu masa duk mandi tu. Oh, masyhur ustaz tu, sampai sekarang pun ada lagi. Tengok dalam video ada manusia bertukar jadi pagi. Oh, takut kita mula-mula tengok video tu. Pernah tengok tak? Dia duk baring jadi pagi tu. Kata, wow, kita masa mula-mula ada telefon video kan. Video boleh tengok video. Masa pedah. Mana kata? Pari lah, ikan pari. Ikan pari. Oh, dulu kan ada gambar tu. Banyak gambar ikan pari gitu. Oh, buat asal pedah ada lah. Oh, asal pedas. Alah, kena nipu belakang kita. Tapi kat mula-mula tengok tu memang, wow. Macam yakin. Macam betul lah. Terkejut lah kita. Allahu Rabbi manusia ni. Nah. Gitulah. Tapi setakat ni yang nas yang sahih adalah beruk dengan babi. Dan yang kena tu adalah Bani Israel. Baik. Katanya lagi di sini akhirnya, hadis ini mengisyaratkan bahawa pegangan segelintir kaum muslimin bahawa ayah dan ibu para nabi tidak dimasukkan ke dalam api neraka atas kekufuran mereka adalah tidak benar. Jelas. Bahkan bini Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, bukan mak ayah saja, selagi mana kufur dan tidak tauhidkan Allah, syirikkan Allah, maka adalah neraka. Cuma ada perbincangan tentang ahlul fatrah. Ahlul fatrah, yang mana sebahagian mereka yang tak boleh terima ayah mak Rasulullah, walaupun nas yang kata mereka tidak beriman lah lebih kuat. Saya pun nak sebut dengan tak sanggup tapi wafil haqiqah mereka tidak beriman dan mereka tidak bertauhid lah. Cuma adalah ulama-ulama juga yang cuba untuk nak dia panggil ihtimal ataupun nak takwil lah, bahawa sebenarnya mereka termasuk ahli fitrah yang tidak ada nabi di antara dua itu, ataupun mereka itu adalah hunafa ataupun beragama hanif, sisa-sisa daripada agama Nabi Ibrahim. Wallahu alam, kita serah pada Allah Taala. Tapi secara akademik memang ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata neraka sebab tidak tauhidkan Allah, syirik. Pandangan kedua kata tidak. Tadilah ahlul fatrah, agama hanif, tu mereka yang benar-benar nak. Dan kita pun tak dapat hati kecil kita pun jadi alamak. Dan ada setengah ulama yang ketiga kata kami tak nak bincang, tawakuf, kami tak tahu, serah pada Allah Taala. Dan kita bersama insya-Allah dengan ulama ketiga. Saya tak nak bincang. Itu benda yang sangat tak best lah, tak best. Malah begitu. Bincang benda lain lah. Itu ulama ketiga. Tawakuf, stop, tidak ulas, serah pada Allah Taala total. Itu hak Allah Taala. Di akhirat kita tak tahu. Allah boleh buat ikut dia suka. Nah, baik, yang ke-8, perubahan fizikal azar ayah Ibrahim itu daripada manusia kepada seekor serigala ataupun dubuk adalah kerana ia adalah haiwan yang bodoh, dan azar juga demikian. Kerana walaupun dalil jelas, hujah jelas, Nabi Ibrahim bawa segala mukjizat depan mata dia. Dia tengok Ibrahim masuk dalam api, keluar elok-elok hidup. Dia tengok belakang tu. Masa tu azar tak mati lagi. Patutnya dia lah bela anak dia. Tapi tak boleh. Iman ni, itulah perjuangan iman, perjuangan dakwah para nabi itu. Dan ini menjadi pengajaran pada Rasulullah SAW. Tadi dalam ceramah Isra' Mi'raj tadi saya sebut. Bayangkan Rasulullah ni masa dia dakwah, mak dengan ayah dia hidup lagi. Dan takdirnya mak dengan ayah dia tidak beriman kepada dia.
sebagaimana pak cik dia yang dia anggap ayah iaitu Abu Talib. Oh, hancur hati Rasulullah. Jadi antara hikmah kenapa mereka mati awak adalah Rasulullah tidak perlu menghadapi hal-hal yang demikian. Nabi Ibrahim, ayah sendiri tidak beriman. Nabi Nuh lagi teruk, bini dan anak-anak. Allahu Akbar. Dan bila kisah-kisah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, soalahnya Allah Ta'ala kata, "Hey Muhammad, ya kamu sedih, pakcik kamu mati, tak sempat mengucap, dia tak nak. Kamu sedih, sahabat kamu gini. Kamu sedih, gini. Tapi kamu kena ingat, senior kamu dulu, ujiannya lebih dahsyat daripada kamu. Siapa? Nuh alaihissalam dahsyat daripada kamu. Ibrahim dahsyat lagi daripada kamu." Sikit sebanyak Rasulullah pun jadi bangkitlah daripada kesedihan kematian Khadijah dengan Abu Talib itu. Selain daripada dibawa, bukan melancong tu, dibawa sampai ke mana-mana dah. Itu menambah keimanan Rasulullah dan menghilangkan kesedihan dan menetapkan, menthabatkan Rasulullah di atas perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kerana semasa hidup dia terus berada dalam kekufuran. Meskipun bukti-bukti kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah jelas di hadapannya. Wallahu a'lam. Sila imbaskut ini. Kita cara kita ni modern lah sikit. Jadi ini cara cerita. Cara cerita ni dia menarik lah, ibu-ibu sekalian. Bahkan kita cuba nak popularkan pendekatan ini secara maudhu'i. Pilih kisah-kisah daripada hadis yang luar biasa, yang jarang didengari, dan kita dah sebanyak mungkin kita kalau boleh nak jadikan kitab ni sebagai sebanyak mungkin ustazah di luar sana jadikan sebagai bahan mengajar, tazkirah Ramadan ni. Mari hari ni bukan tak payah baca hadis, tak payah kata baca hadis. Hari ni saya nak cerita satu cerita yang Rasulullah cerita. Tapi nak lagi disiplin, kena bacalah matan hadis apa semua tu, pilih cerita yang pendek. Ni tidak kira cerita bahasa kita sendiri, boleh juga bil makna. Tapi bila tadilah, bila kita cerita ni, ada tendensi untuk nak tokok tambah, nak ubah bahasa apa semua begini. Jadi paling tidak bila kita baca matan teks hadis dulu, kita terikat dengan konteks itu. Itu lebih baiklah. Wallahu a'lam. 10.30 kita. Ada soalan ke ni? Dalam chatbox kita ni. At-Taubah, Kalina, tapi ada orang kepada Nabi mendoakan orang kafir. Betul. Sikit perbahasan juga kan Ustaz, sebab Ini Abdullah bin Sabah. Ini Abdullah bin Sabah munafik yang hakikatnya kafir lah. Tapi Abdullah bin Sabah ni ketika dia mati, dia telah wasiat kepada anak dia, seorang muslim yang mukmin, bahawa dia nak dikafankan dengan jubah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah yang uruskan jenazah dia. Dia saudara Rasulullah ke Ustaz? Tak. Abdullah bin Sabah ni bapa munafik di Mekah kan? Dia tak ada pertalian keluarga lah. Abdullah bin Sabah pula. Abdullah bin Ubay bin Salul, sorry. Oh, patutlah macam pelik. Abdullah bin Sabah kemudian Sabaiyah Syiah tu. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul munafik tu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ketika dia wafat, Umar marahlah. Umar kata, kenapa Rasulullah bagi special treat ni? Bahkan Rasulullah pergi semayangkan dia apa semua lah. Jadi Rasulullah terangkan, kerana dia ni walaupun hakikatnya kafir, tapi luar, di zahir dia sahabat. Dan Rasulullah kata dia hanya dapat itu sajalah, lebih tak boleh. Dia dapatlah apa yang dia minta tu. Dikafankan, diuruskan, disolat. Tapi tak boleh lebih daripada tu. Yakni syafaat apa semua memang tak boleh. Sekadar tak selamat jugalah dia di akhirat, maksudnya begitu. Tidaklah dengan dia minta Rasulullah solatkan dia apa semua dia. Ada. Alhamdulillah, itulah. Maksudnya Allah laranglah macam bila solatkan tu kita doakan jenazah dia kan. So tak boleh lah Ustaz. Dia masalahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni zahirnya dia muslim, dia munafik. Munafik ni dia dia munafik. Ya, tapi Umar dan sahabat-sahabat lain tahulah. Jadi pada hakikatnya dia ni kafir lah, teruk pada kafir lah, asfali minan nar. Tapi Rasulullah bertindak ikut zahir. Secara zahir dia sahabat.
Maka sekadar itu sajalah. Dan larangan untuk mendoakan orang kafir semua memang ada lah. Itu bersabit dengan bila Rasulullah pergi ke kubur Aminah. Aminah binti Wahab ni antara sebab Rasulullah mudah diterima di Madinah kerana sebenarnya anak beranak Rasulullah ramai di Madinah tu. Tu kita kena ingat. Sebab tu dakwah Rasulullah jadi lebih diterima lah. Kerana anak beranak dia di situ tu. Anak beranak belah mak dia. Dan ketika mereka berhenti di tempat Aminah mati di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, Rasulullah mendoakan ibu dia dan turunlah ayat ni Allah Ta'ala larang lah. Di situ menjadi hujah pandangan ulama pertama tadi yang kata mak ayah Rasulullah tidak beriman. Saya guna istilah yang tidak beriman lah, tidak bertauhid itu. Tapi Dan dia itu untuk yang memang dah for sure kafir, memang kita tak boleh doa Ustaz. Maksudnya dia dah tak meninggal boleh. jelas dalam keadaan kafir. Ya, Tapi ya. yang belum beriman yang masih hidup, kita boleh doakan Ustaz kan? Macam kita kata okeylah Doakan untuk mereka dapat hidayah. yang Lain. bukan Hidayah lah. Hidayah. Doakan untuk mereka mendapat hidayah tu benda lain, berbanding dengan dia telah mati, kita doa dia untuk selamat di akhirat. Tak boleh okey. Jelas. Itu bezanya sikit. InsyaAllah. Pernah Ustaz, apa dia ni? Okeylah, tak ada apa dah tu. Kak Liza, insyaAllah kita habis Ustaz. kisah kedua. Ustaz, Saya ingat nanti minggu ada- depan nak tengok soalan Masih dia. Ustaz. kisah tiga. Sekejap Kak Syida nanti. Okey, Kak Syida, apa dia? Apa tu? Sikit tadi Ustaz. Saya punya soalan ni apa tu berkenaan dengan pengajaran nombor 1 tadi tu kan, ada kemungkinan kita akan bertemu dengan ahli keluarga kita di akhirat nanti kan. Dalam surah At-Tur ayat 1 kan, Ustaz ada tadabbur ayat ni lah yang kita akan berjumpa dengan ahli keluarga kita. Surah apa? Surah At-Tur. At-Tur, surah berapa tu? Ya. Surah Saya apa tak sharing. ingat lah. Ayat 21. Okey, mana ni? Okey ni. Surah Quran Explorer. Okey. Surah ke-52. Sekejap nah. 52 English bahasa Melayu. Pronunciation. 52 Atur. Sebab betul jadi Tor pula. Tor. Ayat ke berapa Kak Dila? Kak Lina? 21. 21. 41. 21. 21. Okey. Tafadhal. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dalam keadaan beriman, kami himpunkan zuriat keturunan mereka itu dengan mereka di dalam syurga. Dalam kurungan ni penjelasan oleh Syekh Abdullah Basmih lah. Dia buat kurungan. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap mereka terikat dengan amal kerja. Okey, soalan Kak Syidah. Dan pernah juga dinyatakan oleh Ustaz tu yang bahawa Sayyidina Aisyah dia beramal dengan ayat ni setiap kali dia solat duha dengan harapan dia akan berjumpa dengan seluruh keluarga dia di akhirat nantilah. Itu yang kita faham lah. Tadi kalau yang ikutkan pada pengajaran Ustaz tadi. Dinyatakan ke riwayat tu daripada mana? Saya tak pernah dengar tu. Tapi ada masa tadabbur dengan Dr. Muhammad. Dr. Muhammad daripada Universiti of Malang tu. Dalam QMAT ni Lina, kalau Lina perasan lah, itu dia cakap dia ada bagi tahu kita orang lah dalam surah tu. Kalau riwayat tu masyhur, kalau tengok tafsir Ibnu Katsir mesti ada. Tak tahu lah Boleh Ustaz, sebab tanya Ustaz Zahari pun Ustaz Zahari tak boleh bagi jawapan lah, tapi Kak Syida dia bagi tahu dalam kelas tu dia bagi tahu Sayyidina Aisyah. Saya ingat Aisyah tak risau, Rasulullah dah bagi tahu dia ahli syurga. Kak Syida dia memang confirm syurga. Dia tak risau dah.
yang itu nak confirmation sebab dikatakan Aisyah beramal dengan ayat ni setiap kali solat duha lah, tapi tak pernah jumpa lah ayat tu kan. Jadi macam tanda tanya jugalah. Dia tak nyatakan riwayat apa-apa daripada Tak mana ada sumber. Ustaz. Tak ada. Itu masalah sikit lah. Ah. Saya pun tak berani nak first time dengar, tapi biasanya struktur macam tu cenderung nak kata tak sahih lah. Sebab Amalan besar tu sebab kalau sandar kepada apa ni Ummatul Mukminin kan. Patut Aisyah ni dia tak risau. Bukan tak risau, maksudnya masa dia hidup Rasulullah dah janjikan dia syurga. Sebagaimana Fatimah yang Rasulullah bisikkan pada dia, Fatimah sedih tiba-tiba gembira saat nak wafat tu. Rasulullah bagi tahu kamulah orang paling menyusuli aku, dan tak sampai berapa bulan Fatimah pun meninggal dunia, dan Ali pun kahwin lain dan dapat anak ramai lagi. Cuma yang paling disanjung Hasan dan Husain lah, itu Syiah punya kerja lah. Tapi dalam kes ini kalau dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim ni, maksudnya dalam beberapa misyai kullu mri'in bima kasabat rahin. Maksudnya kalau yang ditemukan di sini dipertemukan, kami hubungkan, himpunkan dalam syurga gini-gini ni, kalau dikatakan ini nak kaitkan dengan cerita kita tadi di mahsyar, konteks yang lebih tepat dengan ayat ni adalah dalam syurga, insya-Allah. Dalam syurga memang dalam ayat wabashiril ladzina amanu, kita tengok ni sikit lagi sebelum kita berhenti. Saya selalu ulang ni ayat ni. Suratul Baqarah ayat berapa? Wabashiril ladzi, Allah tak ingat. Muka surat 3, muka surat 4 tu. Ayat berapa kali Lina? Cuba tengok. Masalah tak hafal Quran ni. Wabashiri ayat ke berapa tu? Muka surat 4. Surat 5. Muka surat 5. Surat 5 atas sekali. Fabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ayat berapa tu kata? Ayat 25. 25. 25. Kita tengok ayat ni Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Baik, kita tengok terjemahan. Ayat ni jelas tunjuk apa dia? Dan beri khabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan di syurga, mereka berkata, ini betul. Haza ruzikna, apa nama dia kata? Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladhi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Bila dahulu ni? Atas muka bumi tu. Jadi ayat ni setengah ulama kata ini menunjukkan kita ada memori. Duduk dalam syurga dah ni. Sambil-sambil duduk makan buah-buahan ni. Teringat. Kita dulu kan duduk makan dah buah-buah lagu ni. Cuma hakikatnya berbeza lah. Kata dalam tafsir kalau baca, hakikat buah tu beza. Cumanya, kita tak ingat ke dulu tu. Dah. Ni sama-sama geng-geng guru asana amalan dalam syurga ni, kita buat halaqah nak mengaji. Tak ada buat apa lagi masa tu tahu. Nak mengaji sampai dalam syurga, mengarut sungguh. Tak ada lah syurganya, duk relax dah lah. Tapi nak kata berdasarkan ayat ni, kullama ruziku min, dia kata apa tu? Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Bukankah ini semua rezeki-rezeki yang lebih kurang rezeki yang telah diberikan kepada kami dulu, sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya, dan disediakan pada untuk mereka syurga itu pasangan-pasangan isi-isi yang bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalam selama-lamanya. Wallahu a'lam. Jadi semoga ada lah, semoga ada. Dan sebab tu adalah hadis lain satu lagi apa dia? Ahli syurga dibenarkan keluar daripada syurga meninjau ke dalam neraka. Tinjau punya tinjau, tengok ada orang kena. Dia boleh ambil itu. Orang yang dia kenal tu. Kita pun kata, Ustaz Adi Hidayat sampai menangis-nangis. Dia kata, tuan-tuan, kalau
terlihat saya tolonglah ambil saya. Nah, kita pun kata, tolonglah. Tapi kita kata kalau tolong, maksudnya kena masuk neraka dulu. Ta'udzubillah. Sepatutnya kita jadi orang yang menolong itu. Dan kalau jadi orang yang menolong pun, kalau yang kita pergi tolong tu orang-orang yang kita sayang, pun sedih juga. Jadi nak dapat tidak kena masuk syurga jugalah kita ni, tuan-tuan. Tak ada kaedah lain dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja. Wallahu a'lam. Berhenti sudah. Ada dah tu. Terima kasih Ustaz. Maknanya Bismillah pula kan. tak ada solution lah pada persoalan yang disampaikan tu kan. Kita ingat Tak ada. Itu masalah riwayat ni kena sembuk. Tapi saya yakin kalau Kak Syida boleh cari terjemahan, kalau ada di rumah tafsir Ibnu Kathir, boleh cuba sembuk. Biasanya Ibnu Kathir kalau riwayat masyhur gitu, dia riwayat. Okay. Pasti ada dalam tu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih semua. Dah 10.45 dah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Terima kasih Ustaz. Letih dah tu Ustaz. Okey, Ustaz boleh rehat Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Liza. Terima Terima kasih semua. Syida, Liza. Syahira. Tidak, surah berapa? Ayat tu, surah apa? Surah At-Tur. Surah At-Tur. Surah berapa Liza? Surah ke-52 ayat 21. Oh, ayat 21. Tengok dah tu. Ya, ya. Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Saya lepaskan, saya endkan sesi malam dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.